Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati seluruh ahli jawatan kuasa masjid, yang dihormati Tuan Imam Bilal Siap, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi memanjangkan umur kita, di mana pada malam ni, malam yang ke-26 bulan yang ke-6 dalam Islam, Jamadil Akhir 1444 Hijrah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memanjangkan umur kita serta memberi kita hidayah dan taufik untuk sama-sama kita hadir salat fardu maghrib secara berjamaah, dan seterusnya kita duduk dalam majlis ilmu. Jadi insyaAllah pada malam ni kita sambung kembali. Kita menggunakan kitab Tafsir Al-Quran di radio juzuk yang pertama, sambungan pada muka surat 56. Muka surat 56, kita masih lagi berada di dalam tafsir surah Al-Baqarah. Pada malam ni kita sambung ayat 25 daripada surah Al-Baqarah. Maka pada ayat sebelum ni Allah Ta'ala menyebutkan berkaitan tentang golongan ataupun orang-orang yang syak, yang ragu-ragu tentang Al-Quran, iaitu pada ayat 24 dalam surah Al-Baqarah, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Maksudnya ialah jika kamu orang yang kufur ni ragu tentang Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad, maka kamu cuba buat. Cuba buat, bukannya satu Quran, satu ayat je, seumpama Al-Quran. Maka Allah Ta'ala jawab, fa illam taf'alu, kalau kamu tak boleh buat sekarang ni, walan taf'alu, dia panggil nafi lil istiqbal, ke depan pun kamu tak boleh buat juga. Maka dengan sebab tu fattakun nar, peliharalah diri kamu ni daripada azab neraka. Di mana azab neraka ni waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar dia ialah manusia yang kufur dan juga batu berhala. Uiddat lil kafirin, disediakan neraka tu bagi orang-orang yang kafir. Sebab tu sebelum ayat ni, ayat sebelum ni ialah berkaitan tentang golongan yang menentang, golongan yang kufur, yang membawa kepada kesudahan masuk ke dalam neraka. Maka sambungan ayat pada malam ni pula ialah ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Ta'ala sambung ayat, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar
kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Yang bermaksud, dan beri khabar, sukalah kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang-orang yang beramal soleh, yakni mengerjakan yang baik-baik. Sesungguhnya mereka itu mendapat syurga yang mengalir air sungai di dalamnya dalam syurga. Tiap-tiap mereka mendapati rezeki daripada buah-buahan di dalam syurga itu, mereka berkata, inilah rezeki seperti rezeki kita yang dahulu juga. Mereka diberi rezeki yang serupa warnanya tetapi berlain-lainan rasanya. Dan mereka di dalam syurga mempunyai isteri atau suami yang suci, sedang mereka kekal di dalamnya. Itu dari segi terjemahan ayat 25 dalam surah Al-Baqarah. Maka kita tengok Allah Ta'ala mula ayat ni wabashir. Wabashir itu diterjemahkan dengan makna kesukaan. Dia asal kalimah basyarah ni asal makna kulit. Kulit maknanya kulit luar, bukan kulit dalam. Sebab tu bila dengar berita gembira, maka kesan kepada kulit muka ni dia jadi berseri, dia jadi seronok. Tetapi kalau kata dengar berita yang tak elok, berita yang menakutkan, maka kesan pada kulit wajah tu dia berubah, jadi pucat dan sebagainya. Maka dengan sebab itulah munasabah dari segi lurah, basyarah ni asal makna kulit luar. Tetapi kebanyakannya apabila kalimah tabsyir, basyir ni dengan makna kesukaan, dengan makna kegembiraan. Sebab tu di sini kalimah wabasyir diterjemah dengan makna persuka, khabar sukalah olehmu, yakni berita kesukaan. Itu maksud dia gitu. Maka dengan sebab tu berita kesukaan di sini merujuk kepada siapa? Yakni merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita pergi pada tafsiran bawah tu, dia disebut Allah telah menyuruh utusannya. Utusannya. Sebab tu kalau kita tengok kalimah rasul ni kalau dari segi lurahnya ialah maknanya utusanlah ataupun suruhan. Kemudian hebatnya Nabi ni, Rasul tu disandarkan ataupun diidafatkan dengan Allah, Rasulullah. Ini merupakan satu, orang kata dari segi kemuliaan, dia panggil litashrif. Bukan senang kita nak sandarkan sesuatu dengan orang. Contoh apa contoh? Contoh katalah sultan kita kata tuanku Sultan Nazrin. Kita ni saja duk buat cerita kata Sultan Nazrin utuh kita. Jadi orang suruhan dia lah, habaq kata berita apa-apa. Lepas tu orang tanya tuanku, betul ke tuanku suruh dia ni mai bagi tahu dekat kami info sekian-sekian? Tuanku kata mana ada. Tuanku kata mana ada. Jadi di sini ni Rasul Allah, maknanya dari segi lurahnya utusan Allah, pesuruh Allah. Ni yang kata hebat ni. Sebab tu nak dapat sandak kepada Rasulullah ni, sebab tu dia dipanggil litashrif, satu kemuliaan. Sebagaimana Kaabah tu disebut Baitullah, rumah Allah, maknanya rumah kemudian diidafatkan dengan Allah. Tu dia panggil litashrif, bukan makna Allah Taala duduk situ. Sebab pegangan kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Taala ada Allah tidak bertempat. Ada Allah tidak bertempat. Habis tu yang kita semayang hadap ke Kaabah tu, yang tu atas arahan perintah Allah, kita semayang hadap ke Kaabah, bukan makna kita sembah Kaabah tu. Jelas dalam surah Al-Qurash ayat yang ketiga, falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah kamu sembah Tuhan rumah ini. Tuhan rumah ini, bukan maknanya sembah rumah tu, sembah Tuhan rumah ini. Jadi Tuhan kepada rumah ni siapa dia? Allah Ta'ala. Bukan makna kita sembah Kaabah tu. Tu maksudnya gitu. Baik. Jadi nak ceritanya Allah Ta'ala menyuruh utusannya, yakni Nabi Muhammad lah sebagai Rasulullah, maknanya utusan Allah.
supaya memberi khabar gembira. Memberi khabar gembira. Sebab tu wabasyir dengan makna sampaikan berita kegembiraan. Sini satu tafsir maknanya ya Muhammad. Kemudian ada setengah tafsiran lain kata ya kulla ahadin, mana kepada setiap orang. Maksudnya bukan hanya untuk Nabi sahaja berita gembira ni, bahkan untuk setiap orang yang beriman. Jadi hikmahnya ialah sampaikan berita gembira ni mudah-mudahan membawa kepada diri kita ni semangat untuk melakukan ibadah. Semangat untuk mentaati segala perintah-perintah Allah. Maka daripada sini ni timbul soalan, kita buat sesuatu ibadah, kita nak kepada ganjaran, nak kepada syurga, nak kepada pahala, nak kepada janji nikmat, adakah termasuk dalam kategori ikhlas ataupun tidak? Jawabnya ya, masuk dalam kategori ikhlas, tapi ikhlas tahap rendah. Ikhlas tahap rendah. Sebab apa? Sebab tilik kepada janji Allah. Sebab tu tak salah disebut kita orang awam, kita buat ibadah ni nak kepada ganjaran sebab Allah Ta'ala janji. Yang salah ni ialah kita buat ibadah kerana yang lain. Kita buat ibadah kerana orang, yang tu tak boleh. Tapi bila kita buat ibadah kerana nak kepada janji Allah, yang tu tak ada masalah. Sebab tu dalam pengajian ilmu tasawuf dia masih lagi dikira sebagai ikhlas, tapi ikhlas tahap rendah. Adapun orang yang mencapai ikhlas tahap tinggi ni, dia buat ibadah ni memang semata-mata kerana Allah, tak ada kerana lain. Nak bagi syurga ke tak mau bagi ke tu dia tidak kira yang tu. Yang penting aku nak taat perintah Allah. Tapi ni sebuah kita orang awam ni, kita buat nak sesuatu ganjaran nak tu ganjaran, tapi nak sertanya masih lagi dikira sebagai ikhlas. Tu maksudnya gitu nah. Baik, habis. Kemudian berita gembira ni ditujukan kepada siapa? Sambung lagi ibarat kitab, dia kata kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Dia buat bracket situ, yang memenuhi kewajipannya serta berbuat jasa, ini berbuat kebaikan. Baik, maksudnya ialah wabasyiril ladzina amanu, dan sampaikan berita gembira kepada amanu, orang-orang yang telah beriman. Sebab tu bila kita wasal wabasyiril ladzi, jadi ra tu maknanya hiduplah, wabasyiril ladzi asalnya bina dengan sukun basyir, asal gitu. Tetapi bila nak wasal bertemu dua huruf yang mati, maka tak boleh nak baca. Bila tak boleh nak baca, maka huruf ra tu diletakkan baris bawah, dia panggil harakati takhallus. Macam contoh sabbih, bila kita nak wasal sabbihis marabbikal a'la. Wabasyir, bila kita nak wasal wabasyiril ladzi, tu dipanggil harakati takhallus. Ini asalnya bina dengan sukun, tetapi bila kita nak wasal, huruf yang mati itu dihidupkan baris bawah. Tu maksudnya nah? Baik, tu dari segi kaedah baca. Kemudian yang kata sampaikan berita gembira ni kepada siapa? Allazina amanu, iaitu orang-orang yang telah beriman. Sebab tu yang telah beriman, dia kata kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, yakni yang telah beriman. Bila sebut tentang amanu, yakni kalimah madhi, makna yang telah beriman ni merujuk kepada 6 rukun iman yang kita sedia maklum. Itu beriman kepada Allah, beriman pada malaikat, kitab, hari kitab, kemudian beriman kepada Nabi sekalian Rasul, kemudian beriman pada hari akhirat, qada dan juga qadar. Kemudian bila sebut tentang iman pula, mesti yakin. Mesti yakin tanpa ada syak, zon ataupun waham. Dia mesti membawa kepada kepercayaan yang solid, yakni 100%. Jadi kalau kata ada syak, ada ragu-ragu ni, maka tidak dipanggil beriman. Sebab tu soal iman, dia soal percaya dalam hati. Pegangan dalam hati itu pegangan yang jazam, pegangan yang putus. Itu maksudnya gitu. Baik, satu. Kemudian yang kedua, wa'amilus salihat, dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh, yang memenuhi kewajipannya serta berbuat jasa. Baik. Sebab tu dari segi di lurah beramal, amal ni asal makna kerja lah. Tetapi lurah kita, Melayu kita ni faham bila sebut beramal, makna buat perkara yang bersangkut paut dengan agama.
Bila sebut tentang kerja, buat perkara yang bersangkut paut dengan dunia. Sedangkan yang sebenarnya kerja tu bahasa Melayu, amal tu bahasa Arab. Amal tu bahasa Arab. Cuma dari segi huruf kita tak bercakap macam tu. Contoh kita tanya kawan kita, pi mana? Nak pi beramal Ustaz. Oi, beramal. Nak pi mana beramal? Nak pi kerja. Masuk kerja, tapi kita tak cakap tu. Itu tak cakap. Sebab bila kait dengan kerja dunia ni kita kata kerja lah. Tapi bila kait dengan soal agama kita kata amal. Sedangkan dari segi bahasa, kerja bahasa Melayu, amal bahasa Arab. Itu maksudnya gitu lah. Baik. Jadi dua perkara ni, amanu wa amilus solihat, dibincang pula dalam bab soal waw. Situ dipanggil waw huruf ataf. Dia dari segi kaedah dipanggil lid jam'i, mana mesti himpun. Mesti kena himpun. Maknanya beriman dan beramal soleh. Dia kena dua-dua. Dia tak boleh beriman saja kemudian dalam masa yang sama tidak melakukan amal soleh. Yang ni tak mau. Dia mesti iman diiringi dengan amal. Diiringi dengan amal. Itu maksudnya gitulah. Baik. Sebab tu yang dikatakan amal soleh ni dikaitkan dengan perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan. Jadi perkara yang membawa kepada kebaikan yang dituntut kepada kita ni dua. Sama ada benda tu fardu ataupun benda tu sunat. Mana benda tu fardu ataupun benda tu sunat. Jadi yang dikatakan perkara apa ni yang baik ni sama ada fardu. Contoh fardu ni misalnya sembahyang 5 waktu, itu wajib kat atas kita. Zakat bila cukup nisab, cukup sukatan, cukup haul dan bagi zakat simpanan, maka kena buat keluar, dipanggil surubu usyur 2.5%. Begitu juga puasa Ramadan, bila sampai waktu Ramadan siang hari wajib puasa, itu benda fardu. Kemudian perkara-perkara sunat, ialah benda-benda yang dituntut kita buat tapi tak tuntut putus. Sekira-kira apabila kita buat diberi pahala, kalau kita tak buat tak diberi dosa, tak dijanji siksa. Itu benda yang sunat. Adapun perkara harus tidak termasuk amal yang soleh. Sebab perkara harus ni pahala pun tak dapat, dosa pun tak dapat. Tetapi kadang-kadang perkara yang harus ni boleh dapat dosa, kadang-kadang boleh dapat pahala. Dia tengok pula. Asalnya apa? Contoh makan. Makan ni harus. Tetapi kadang-kadang makan ni boleh dapat dosa. Macam mana? Dia makan dulu, lepas tu nak pergi merompak. Makan tu berdosa. Di dalam kaedah usul fiqh dia sebut al-wasail hukmul maqasid. Jadi wasail makna perantara pada satu-satu perkara ni dia ada hukum dia. Asalnya makan tu harus, pahala pun tak dapat, dosa pun tak dapat. Tapi oleh kerana dengan sebab makan tu nak membawa kepada pi mencuri, nak pi buat kerja jahat dan sebagainya, maka makan tu berdosa dah. Diri makan tu berdosa. Tapi sebaliknya kalau kata makan tu kita nak buat kepada kebaikan, nak tolong orang angkat barang pindah rumah ke apa ke, maka makan tu dapat pahala. Makan tu dapat pahala. Itu maksudnya gitu nah. Baik, habis. Sebab tu bagi orang-orang yang beriman dan beramal dengan amal yang soleh ni, apa janji Allah Ta'ala kepada mereka ni, sambung lagi ibarat kitab bawah tu dia kata sesungguhnya, asal ayat annalahum, sesungguhnya mereka ini akan mendapat syurga. Akan mendapat syurga. Annalahum jannat. Jadi jannah ni dia asal makna kebun. Asal makna kebun. Jannah ni asal makna kebun. Tapi ditafsirkan dengan makna syurga. Syurga ni kita sedia maklum satu tempat kesudahan yang dipanggil tempat kemuncak segala kebahagiaan, kemuncak segala kenikmatan. Ini di antara janji Allah bagi orang-orang yang telah beriman dan diiringi pula dengan amal soleh, bahawasanya bagi mereka ni syurga. Bagi mereka ni ialah syurga. Itu maksudnya gitu. Baik. Kemudian yang dikatakan sifat syurga ni apa dia? Tu tengok dia terjemah yang merupakan taman perkebunan. Taman perkebunan. Itu makna syurga. Sebab itulah bila sebut tentang syurga di dunia ni dia ada dua yang syurga di dunia ni. Yang pertamanya ialah di Madinah, itu dipanggil Raudhah. Raudhah mana di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi. Itu dipanggil Raudhah. Jadi yang kita dapat
maklumat nisbah hari ni, makna lan ini siapa pergi umrah dia ada satu software lah, kita kena install masuk dalam handphone kita. Kemudian untuk masuk dalam raudhah tu kita boleh booking waktu kot, tak macam mana tahu. Booking waktu lah. Hari mana ni kita boleh masuk. Boleh masuk. Satu. Kemudian yang kedua, taman syurga di dunia ni mana? Ni, majlis ilmu ni. Majlis ilmu. Tak kira lah majlis ilmu di mana-mana saja. Majlis ilmu tu dia merupakan sebahagian daripada taman syurga. Tu maksud dia gitu. Tu nisbah di dunia ni, dua saja. Raudhah di Masjid Nabawi, kemudian mana-mana ada majlis ilmu, atau dipanggil sebagai taman syurga. Tu maksud dia nak. Baik. Kemudian yang dikatakan sifat syurga ni apa dia? Sifat syurga ni apa dia? Dia kata lagi bawah tu, dia kata ada di dalamnya, dalam syurga ni istana tempat kediaman. Maknanya rumah-rumah mahligai, rumah-rumah besar. Jadi kalau kita nak buat bandingan dengan dunia kita ni, kebanyakannya kalau kata kebun ni tak ada rumah besar. Tak ada, banyakkan kebun kan. Kebun misalnya rumah pondok lah, buat pondok kebun gitulah. Tapi nisbah syurga ni ialah merupakan satu tempat yang di dalamnya ada rumah-rumah besar, ataupun disebut sebagai mahligai. Itu maksud dia gitu. Kemudian dalam lagi ada apa? Dia kata tajri min tahtihal anhar, mengalir di lembahnya air sungai. Air sungai yang menambahkan suburnya syurga tu. Dia perkataan tajri ni asal makna mengalir. Tajri jariyah tu makna mengalir. Mengalir ni maknanya mengalir yang laju, mengalir yang derah. Itu maksud dia gitu. Jadi gambaran di sini ni ialah syurga ni di dalamnya ada sungai-sungai. Ada sungai-sungai. Itu maksud dia gitu. Itu duk mengalir. Sebab tu nisbah kita juga suka tengok air mengalir. Air terjun ke apa sebagainya, suka. Dia boleh membawa kepada ketenangan. Bawa kepada ketenangan. Itu maksud dia gitu. Baik. Lagi pula di dalam syurga ni ada apa lagi? Dia ada pelayan. Dia panggil wildan. Artinya jadikan dalam syurga ni ada wildan. Itu jadikan budak-budak yang menjadi pelayan di dalam syurga. Dan mereka ni wildan ni seumpama macam luk-luk, yakni permata. Tu dari segi gambaran. Tapi kalau segi bayang, kita tak boleh bayang lah syurga ni macam mana. Ini di antara gambaran saja. Sebab tu kalau kita bayang memang tak sama. Kerana ada dalam hadis sebut yang dikatakan syurga ni tak terlintah, bunyi dia macam mana, rupa dia macam mana, tak terlintah. Kalau kita terlintah tu bukan dia. Macam contoh kita ada sungai mengalir, bolehlah bayang sungai. Rumah besar, bolehlah bayang rumah besar macam mana. Tapi tak sama, hakikatnya tidak sama. Maka disebut di dalam surah Al-Insan, di antaranya ayat yang ke-19, wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am manthura, yang bermaksud dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, yakni wildan ni, kamu akan menyangka mereka ni lu'lu'am manthura, ibarat macam permata. Lu'lu' ni mana mutiara permata yang berhamburan. Yang berhamburan. Tu maksud dia gitu, yang bertaburan. Baik. Sebab tu kita kata sebut tadi dalam ayat ni dia kata mengalir di lembahnya air sungai yang menambah suburnya syurga tu. Sebab itulah tajri makna mengalir yang kuat. Tu dia panggil sedekah jariah. Sedekah jariah ni sedekah yang berjalan, yang mengalir. Tu dipanggil jariah. Macam contoh kita buat satu wakaf. Wakaf lah, wakaf air condition ke, kapet ke. Lagi mana diguna kapet tu, air condition tu, kita mati duduk jalan pahala tu, walaupun kita dah tak ada lah. Walaupun kita dah tak ada. Yang ni dipanggil di antara sedekah yang afdal, sedekah sunat yang afdal ialah kita buat wakaf. Asal wakaf makna terhenti. Asal wakaf makna berhenti, tapi kita buat tu dia membawa kepada pahala tu berkekalan. Sebab tu wakaf yang terbaik ialah kita beli tanah orang buat masjid ke apa, sebab tanah ni dia payah rosak.
dia payah rosak. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis-hadis sebut, orang-orang yang dah meninggal ini dia ibarat seperti orang yang lemah. Duk tunggu pelampung ni, duk hantar anak, hantar apa sebagainya. Jadi di antara yang paling baik untuk kita buat hadiah pahala pada orang yang dah meninggal ialah kita buat wakaf. Kita buat wakaf, kemudian wakaf benda yang sentiasa guna. Yang sentiasa guna. Jadi duk mengalir walaupun dah tak ada dah, meninggal dah. Iza mata bnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin. Jadi apabila mati anak Adam, terputus segala perkara melainkan 3. Yang pertama sedekah jariah. Sedekah yang membawa kepada pahala tu duk berjalan sampai kepada dia. Au ilmin yuntafa'u bih, ataupun ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, au waladin salihi yad'u lahu, maknanya doa anak soleh. Jadi maksud yang kata doa anak soleh ni, kata ulama ialah nisbah bagi anak yang baik ni, makna membawa kepada ganjaran pahala ni sampai kepada mak ayah yang dah tak ada, dan tidak perlu niat. Nisbah pada anak tidak perlu niat. Tu maksud dia gitu. Baik, habis tu. Sebab tu dia sebut bawah ni, maknanya di dalam syurga ni tempat kediaman, mengalir dalam lembah air sungai dan menambah suburnya syurga tu. Tu yang kita kata tadi, kalau di dunia ni kebanyakannya orang suka tengok air mengalir, air terjun yang boleh membawa kepada asbab ketenangan. Maka di antara nikmat syurga juga ialah ada air yang mengalir daripada bawahnya, bawah pokok-pokok syurga ni beberapa banyak air sungai. Sebab tu bagi orang yang yakin sungguh akan akhirat, maka sentiasa maka setiap masa teringat akan akhirat. Kenapa? Kerana kehidupan dunia ni merupakan bersifat hanya sementara sahaja. Itu maksud dia gitu. Baik, habis. Kemudian sambung lagi, dia sebut lagi sini. Dia kata lagi, setiap kali mereka santap, yakni makan, mana kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Mana dia kata situ, setiap kali mereka santap ni, makan buah-buahan syurga tu menjadi rezeki dan habuan mereka, lalu mereka berkata, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl, rezeki ini seperti rezeki yang dahulu juga. Jadi kullama ruziqu ni, dia dari segi kaedah dipanggil jumlah yang kedua bagi sifat jannatin. Maksudnya sifat syurga lagi ialah setiap masa, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa, mana setiap masa dalam keadaan kenikmatan. Dalam keadaan kenikmatan yang tidak putus-putus. Asal thamarat dengan makna buah-buahan. Buah-buahan mana dalam keadaan nikmat. Sebab tu buah-buahan dari segi keadaan rizqan, mana pemberian yang sungguh. Rizqan mana pemberian yang sungguh. Contoh makanan, minuman dipanggil rizqan. Jadi apabila diberi makanan, kalau asal thamarat daripada buah-buahan, lalu ahli syurga yang makan ni, mereka pun duk bercakap sama-sama mereka, yang kita makan ni sama macam dahulu juga. Maksud sama macam dahulu ni, sama dari segi nisbah dunia. Ulama kata sama buah macam nisbah dunia. Kalau buah delima ke, buah durian ke, sama dari segi bentuk. Sama dari segi bentuk, cuma beza dia apa dia? Beza dia kata lagi, maka dia kata mereka akan mendapati banyak lagi rezeki dengan jenis-jenisnya yang serupa begitu pula warna-warnanya, tetapi sangat menghairankan kerana rasanya berlain-lainan. Maknanya kalau kita makan di dunia ni, delima rasa macam mana, orang rasa macam mana, durian rasa macam mana, dalam syurga bentuk sama, rasa lain. Itu maksud dia. Itu makna wa utubihi mutasyabiha, makna rasa tak sama, serupa pada rupa saja, tapi rasa berlainan. Rasa berlainan. Itu maksud dia gitu. Ini di antara gambaran bagi nikmat orang yang menjadi ahli syurga, berada dalam keadaan kenikmatan sentiasa, 24 jam berada dalam keadaan nikmat. Itu maksud dia gitu. Baik, habis. Kemudian sambung lagi, dia kata lagi, walahum fiha azwajum mutahharah. Jadi asalnya walahum, dan bagi mereka itu, fiha di dalamnya, azwajun. Azwajun kalimah jamak daripada zaujah. Zaujah makna satu, isteri lah satu. Zaujataini dua, azwaj 3, 4. Macam itu ataupun lebih lagi. Ni sebab akhirat maknanya lebih lah.
Kita di sebuah dunia ni boleh cakap 4 je, tapi jangan cari pasal. Kalau kata ni tak ada pasal. Dia kata dia baca ayat awal tu, fankihu tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Kemana? Hendaklah kamu nikah, fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikah apa ni di antara perempuan ni masna 2, wa thulatha 3, wa ruba' 4. Dia baca takat tu hak ujung dia tak sambung. Ujung tak sambung. Hak ujung pada apa ni, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Jadi kalau dok berasa tak boleh berlaku adil, seorang jadi ya. Tu maksud dia gitu. Seorang jadi. Melainkan kalau rezeki yang tu tak payah. Hak tu tak payah. Kadang-kadang dia pun nak main, dia pun kata tengok ayat Quran, tengok sebut 2 dulu. Kemah? 2 dulu, 3, 4. Memanglah betul ayat tu betul. Hak sambung tu, hang baca tak sambung tu? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kata maka jika kamu rasa tak mampu untuk berlaku adil dan sebagainya, cukuplah seorang tu. Fawahida. Cukup seorang. Tu maksudnya nak. Baik. Jadi nak cerita kata kalimah tu azwaj ni dipanggil lafaz jamak. Lafaz jamak dia kaedah Arab ni bila jamak lebih pada 3. Tapi ada juga dia lafaz jamak tapi dengan makna 2 pun ada juga. Tapi biasanya jamak dia lebih pada 3. Baik, tu maksud dia nak. Okey. Jadi azwaj ni kemudian sifat bagi azwaj ni pula mutahharah. Dia panggil sirah mubalaghah yang tersangat suci. Dia yang kata sifat syurga ni ada beberapa isteri kemudian mutahharah yang tersangat suci. Sebab tu Allah Ta'ala dia tak sebut tahirah, tapi sebut mutahharah. Di sini menunjukkan kuat lagi. Sebab tu mengaji dalam kaedah tahurah ni makna suci. Bila sebut mutahharah, dia panggil isim maf'ul dalam bab taf'il. Tathhir dalam bab sarah, dalam bab taf'il ni dibina atas banyak, wa bina'uhu lil taksir. Dibina atas banyak. Maka di sini maksudnya ialah tersangat suci. Tersangat bersih. Tersangat suci, tersangat bersih. Dia ada tafsir kat depan tu. Ada Ustaz tengok. Dia kata mereka masing-masing akan memperolehi pasangan. Ni walahum bagi mereka fiha, bagi mereka dalamnya, dalam syurga, azwajum mutahharah, memperoleh pasangan yang tersangat suci. Kalau lelaki dapat isteri, kalau perempuan dapat suami. Kalau lelaki dapat isteri, kalau perempuan dapat suami. Kemudian apa sifat suami isteri ni? Iaitu yang terdiri daripada bidadari dan anak-anak Adam yang kesemuanya bersih dan suci. Kesemuanya bersih dan suci, tidak pernah datang kotor seperti halnya mereka di dalam dunia. Maksudnya ialah tidak ada cemar-cemar. Maksud cemar-cemar ni kalau di sebuah kita di dunia ni seperti hingui, ayak liar, daki, tak ada. Lagi apa lagi? Tak payah pakailah deodoran pun tak payah pakai. Maksud dia gitu. Maknanya tu yang kata mutahharah. Tersangat suci. Maknanya dari segi daki-daki pun tak ada. Segi kotak-kotak tak ada. Maksudnya tai gigi pun tak ada. Najis pun tak ada. Sebab apa ni di dalam syurga ni membawa kepada kita makan minum ni, dia tak bawa kepada buang najis. Nanti disebut hadis bawah tu. Di bawah tu. Mana dia habis gitu ya. Dia habis gitu. Sebab tu dia berada dalam kenikmatan. Berada dalam kenikmatan. Sebab tu kalau kita di dunia kita tengah sedap makan, kerana segi perut potong, dari segi kenikmatan tu potong. Tapi di syurga tak ada macam tu. Tak ada tu. Bayang tengok kalau kata contoh pengantin pun tengah duk makan bersuap tu, kalau main dengan sikit perut dia tinggal bini dia, tak tunggu. Nak cari pasal tunggu. Kita terabak waktu lagi langsung. Tu yang kata potong. Tapi dalam syurga tak. Dalam syurga tak. Ni kita sebut ni berdasarkan ayat, tetapi dari segi hakikat realitinya tak sama. Sebab kita sebut tadilah hadis yang kata kita bayang syurga ni dia takkan sama apa yang kita bayang. Kalau kata satu tempat yang kita pergi, tempat tu lawa, tempat tu cantik, kita kata itu syurga, tak, bukan dia. Bukan dia. Bukan dia. Dia lain. Dia lain. Memang apa ni tak terlintas dengan pemikiran kita. Ni yang kata satu tempat dia panggil kemuncak bagi segala kebahagiaan. Kemuncak bagi segala kejayaan. Itu maksud dia gitu nak. Baik, habis. Jadi bila timbul soalan, bila kata banyak isteri dalam syurga ni, tak adakah rasa cemburu? Jadi banyak isteri dalam syurga, termasuklah perempuan yang di dunia ni yang mati tak ada suami.
Adapun yang mati janda akan dapat suami semula di akhirat. Tetapi jika yang kahwin tu banyak, maka kata setengah ulama dia akan berjumpa semula dengan laki-laki yang terakhir. Dia setengah riwayat sebutlah. Sebab tu ada orang yang di atas dunia ni, bila suami mati dia tak mau nikah lain. Sebab apa? Nak jumpa balik suami dia hak mula tu. Tu ada riwayat sebut macam tu. Kemudian timbul soalan lagi, bila banyak isteri dalam syurga ni tak ada rasa cemburu kah isteri-isteri ni? Jawabnya tidak. Kenapa? Banyak isteri dalam syurga tidak ada rasa sifat dengki. Allah Ta'ala buang sifat tu. Sifat dengki tu Allah Ta'ala buang. Sebab itulah termasuk dalam perkataan mutahharah, tersangat suci. Kita nisbah di dunia ni tak boleh. Dia ada cemburu tu dia ada. Dia ada cemburu tu dia ada. Kadang-kadang sikit punya hai sikit punya hai tu dia boleh membawa kepada perang dunia kedua. Jangan terpesai. Sebab tu saya ingat guru kita lah, Ustaz Zakaria. Ustaz Zakaria dia pun tak pasihat. Dia kata entah kahwin, entah jangan duk puji perempuan lain depan bini entah. Yang tu pantang, dia kata. Pantang. Lepas tu saya tanya dah, contoh tak? Contoh lah kalau entah habis kuliah ada orang bawa pergi makan di rumah ke, bini kawan tu masak. Bini kawan tu masak, lepas tu entah balik bini tanya, abang dah makan ke? Habak dah makan sudah. Jangan kita duk pergi kata dah makan, sedap bini abang mak tu masak. Tu cari pasal macam tu pun tak boleh. Tak boleh. Kita jangan dia pantang orang perempuan ni puji perempuan lain depan dia. Cukup habak kata sedap sudah. Jangan duk kata sedap bini kawan tu masak. Lagi jadi jangan. Tu pantang depa, dia pantang. Jangan dah. Maknanya cukup dekat sedap sudah. Sedap stop tu. Tak payah duk pergi rawit kata pandai bini dah masak sedap abang makan tambah 3 kali. Sekali dia bunyi awak tak menikah orang sana pula dah. Padahal kita cakap tu tak ada apa pun, tapi dia boleh jadi isu. Dia boleh jadi isu. Tu maksudnya dah. Baik, tak apalah tu. Jadi nak contoh kata dalam syurga ni tak ada cemburu walaupun ramai. Faham mana ramai tu kalimah azwaj tu. Azwaj tu kalimah jamak. Kalimah jamak. Itu maksud dia Jadi Allah Taala buang sifat tu. Buang sifat tu. Sebab tu dia sebut sini tidak pernah datang kotor seperti halnya mereka di dalam dunia. Okey, habis. Kemudian dia tak tafsir, ada sikit lagi yang hujung ayat tu, wa hum fiha khalidun. Asal wa hum fiha khalidun ni, dan bagi mereka itu fiha dalamnya dalam syurga, khalidun makna kekal. Di sini ni Allah Ta'ala sebut untuk menambah keyakinan lagi tentang nikmat syurga yang membawa kepada kekal. Yang bawa kepada kekal. Jadi kalau kita banding di dunia ni, seronok hidup di dunia ni sampai masa mati kita. Masa mati kita, maknanya dia ada pengakhiran. Dia ada orang kata satu garis penamat. Satu garis penamat. Ada kita sonok dalam kehidupan dan sebagainya, tapi sampai masa dia ada penamat tu. Sebab tu ayat ni juga nak menolak satu firqah, dia panggil firqah Jahmiyah, yang mengatakan masuk syurga ni tak kekal. Sebab apa? Sebab Allah yang awal makna sedia. Allah tak ada makna kidam dengan makna sedia. Sedia ni tak ada permulaan. Kemudian Allah yang akhir, baqa, makna kekal. Jadi kalau ahli syurga kekal, maknanya kita ni sama dengan Tuhan. Dia faham tu. Ni dipanggil firqah Jahmiyah. Jadi pegangan salah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, wahum fiha khalidun. Wahum fiha khalidun, dan bagi mereka itu dalam syurga khalidun, kekal. Kemudian dia puak-puak yang sesat ni pula kata pula khalidun tu dengan makna kekal lama, bukan selama-lamanya. Pula dah dia bahas tu pula. Dia kata khalidun ni maknanya kekal lama, tapi bukan selama-lamanya, sampai masa habislah. Kita jawab pula dengan ayat yang lain, khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada, tu kalimah abada tu surah An-Nisa ayat 57. Maknanya kekal mereka itu dalam syurga abadan, maknanya selama-lamanya. Sebab dia nak bahas segi kalimah khalidun tu. Tapi dalam ayat lain pula Allah Ta'ala kata khalidina fiha abada, makna kekal mereka itu ahli syurga ni abadan, maknanya selama-lamanya. Tu maksud dia gitu Baik. Jadi daripada sini ni timbul soalan lagi. Kalau macam tu samalah dengan Tuhan. Dengan makna kekal. Kena tengok pula kekal ni dia bahagi pada dua. Kekal ni dia bahagi kepada dua.
kekal kita manusia dipanggil kekal aridi, mana kekal yang mendatang. Termasuklah kekal ahli syurga ni dipanggil kekal aridi, kekal dengan sebab mendatang. Adapun kekal Allah, kekal yang hakiki ataupun kekal yang zati, yang tidak ada binasa lagi bagi Allah. Tetapi kita kekal dengan aridi, dengan sebab kehendak Allah untuk mengekalkan kita. Samalah nisbah ahli syurga ni. Kekal ahli syurga tu dengan makna kekal aridi, bukan makna kekal sama dengan Allah. Tu maksudnya jadi bila ulama hurai macam tu, maka membawa kepada tak ada pertemuan. Bukan makna ahli syurga kekal ni sama dengan Allah kekal. Sebab kita kata tadi kekal dia ada dua, ada kekal yang hakiki, kekal zati, ada kekal yang aridi. Jadi kita ni kekal dengan sebab mendatang. Tak apa. Tak jadi masalah lah. Sebab asal kita ni binasa, asal kita ni makhluk, benda makhluk, ada awal ada akhir. Tapi nisbah ahli syurga tak ada akhir. Macam mana? Mana dengan sebab mendatang, aridi. Tu maksudnya. Baik, habis tu. Kemudian sambung lagi bawah tu, dia kata lagi, sebuah hadis riwayat Muslim daripada Jabir, ada berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang artinya kira-kira demikian. Ni dia bawa apa ditulis makna, dia tak ada dia punya matan lah, tulis makna. Dia kata penduduk syurga itu makan dan minum. Jadi yang dikatakan ahli syurga ni, sifat ahli syurga ni ialah makan dan juga minum, tetapi tidak pernah buang air kecil. Buang air kecil ni kalau isbah kita kencing itulah, ataupun besar. Besar ni mana kalau istilah kita mana berak lah. Dan tiada berhingusan. Mana tak ada hingus, tak ada. Kesedung mana tak ada lah. Kesedung tak ada. Tak ada hingus. Ataupun berludah. Ataupun berludah. Mana tak ada. Sebab benda ni dipanggil benda yang cemar. Benda yang keji mana tak ada. Makan minum tapi tak pernah buang air kecil, tak pernah buang air besar. Tidak ada berhingusan ataupun berludah. Kemudian sifat ahli syurga ni apa lagi? Mereka ni ahli syurga ni tidak putus-putus mengucapkan puji-pujian untuk Allah, iaitu ucapan alhamdulillah dan ucapan subhanallah. Maknanya tak putus-putus puji Allah. Dengan ucap alhamdulillah dipanggil lafaz tahmid, lafaz memuji. Kemudian subhanallah tasbih, mana satu lafaz mensucikan Allah daripada segala sifat kekurangan. Itu maksud dia gitu. Kemudian asbab puji itu kenapa? Kerana dipanggil ilat kekenyangan. Mana kenyang, mana berada dalam keadaan kenikmatan apa semua, kenyang hingga kerak mereka sendawa. Kerak sendawa. Sebab kita sendawa ni dia lagu tu dah angin tak. Mana sendawa. Sedang peluh ahli syurga ni harum baunya bagaikan kasturi, peluh wangi. Beza kita di dunia ni peluh kita bau. Peluh kita bau. Dia bau ni asbab dengan kejadian kita yang daripada pelbagai tanah yang dicampur. Tu asal kejadian Nabi Adam. Nanti sampai ayat Nabi Adam 30 nanti kita akan cerita tentang detail bagaimana Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam tu. Yang kata Tok Wan kita tu macam mana Allah jadikan. Maka daripada situlah datangnya sifat manusia ni yang berbagai-bagai. Ada yang jenis kasar, ada jenis lembut, ada yang jenis sederhana. Punca dia pasal apa? Punca dia ialah daripada adunan tanah yang berbagai-bagai, kemudian dicampur dengan air. Campur dengan air lah. Itu yang kadang-kadang badan kita ni memang berbau. Badan kita ni memang berbau. Tetapi nisbah ahli syurga ni tak. Ahli syurga membawa kepada tidak bau. Peluh tu pula peluh yang wangi. Peluh yang wangi. Sebab tu bila kita tilik di sini dari segi hukum adat mustahil lah. Sebab adat kebiasaannya bila kita makan minum ni berhajat kepada buang air kecil ataupun air besar. Kemudian dari segi ghalibnya kita ni ada hingus lah, beludah apa sebagainya. Tetapi tu dari segi hukum adat. Tapi dari segi hukum akal maknanya harus dah. Harus makan minum tidak membawa pada buang air kecil dan besar, harus. Sebab apa? Allah Ta'ala Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Jadi bila sampai tahap kenyang ni,
kerap mereka sendawa, kemudian peluh ni biasanya bau busuk, tapi di sini ni harum, baunya bagaikan kasturi. Dari segi hukum adat mustahil juga, sebab besok peluh ni bau tak elok, bau busuk. Tapi dari segi hukum akal harus. Kemudian dari segi hukum syarak macam mana? Syarak makna wajib, wajib bau wangi. Oi, kau mana wajib? Hadis sebut. Ni hadis sebut. Macam contoh tu lah cerita Nabi Ibrahim tu yang dibakar dengan api. Sebab tu api yang membakar Nabi Ibrahim tu, satu riwayat sebut api yang besar sehingga akan burung nak lintas pun takut. Punya besar api tu. Jadi dari segi hukum adatnya bila masuk dalam tu membawa kepada hangus. Tetapi Nabi Ibrahim masuk dalam tu hangus dah? Tak hangus. Sini ni dia bahagi 3 hukum tadi. Hukum adat mustahil, hukum akal harus, hukum syarak wajib tak terbakar. Oi, pasal apa wajib tak terbakar? Quran sebut, qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Itu dalam surah Al-Anbiya pada ayat yang ke-69. Kami berfirman kepada api, wahai api jadilah sejuk, wasalaman dan selamat ala Ibrahim, ke atas Nabi Ibrahim. Sebab tu ulama tafsir kata sekiranya tak didatangkan kalimah wasalaman, nescaya Nabi Ibrahim duduk dalam api itu dalam keadaan sejuk yang membawa kepada mudarat. Macam kita baru ni sejuk dah, baru ni berapa hari lepas 21 darjah Celsius diperbuh dalam Facebook, di mana sik ke mana tak 19, ada 2 hari lepas kot, memang sejuk kot 2 hari lepas tu, memang rasalah sejuk tu. Rasa sejuk tu. Jadi saya naik kereta, kita tengok 21 darjah Celsius, 21. Oh, sejuk. Berkata sik 19. Aircon kita 17 kan? Aircon 17, 16. Sejuk. Tapi dengan datang kalimah wassalaman tu, duduk dalam api yang panas ni tapi dalam keadaan selesa. Sebab itulah riwayat kata tali yang ikat Nabi Ibrahim je hangus. Ada pun dia tak ada apa. Dia tak ada apa. Lepas tu bila tilik segi hukum adat mustahil lah. Dari segi hukum akal harus. Pasal apa? Allah Maha Kuasa. Segi hukum syarak wajib tak terbakar. Pasal apa? Quran sebut. Sama juga sini hadis sebut. Penduduk syurga makan, minum, tak pernah buang air kecil, air besar. Kita kata boleh ke? Dia tanya tu. Segi hukum adat mustahil lah. Segi hukum akal harus. Sebab Allah Ta'ala Maha Kuasa. Dia boleh melakukan satu perkara yang mungkin, yang harus, sama ada nak mengadakan ataupun nak meniadakan, atas kekuasaan Allah, ikut suka Allah lah. Bila tilik pada segi hukum syarak, bila hadis sebut ni daripada siapa? Nisbah daripada Nabi. Perkataan Nabi pula ghalibnya Allah Ta'ala yang memberi wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. An-Najmi ayat 3 dan 4. Sebab itulah setiap perkataan Nabi dan perbuatan Nabi ni semuanya tak ikut nafsu, melainkan dengan wahyu. Dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud dia gitu. Sebab itulah dia kata kekenyangan hingga kerap sendawa dan peluk dalam keadaan harum. Wangi, dalam keadaan wangi. Itu maksud dia. Baik, habis tu. Kemudian nanti kita sambung. Jadi tegak tu. Dia puasa ubat tahlil. Nanti kita sambung lah. Dia sambung. Nanti sambung ayat 26 tu. Kalau sambung pun tak ada habis, panjang. Innallaha la yastahi ay yaqriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Sambung je lah. Wallahu a'lam.